Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi Ahad 4 September bersama saya Khadijah Faisal. Misi penghantaran roket untuk ke bulan yang sepatutnya berlepas hujung Ogos lalu masih tertangguh. Pelbagai isu timbul merencatkan pelepasannya ke angkasa lepas untuk ke bulan. Ramai yang ternanti-nanti saat bersejarah pelancaran roket Artemis ke bulan kerana ia bakal membuka lembaran sejarah baru selepas lebih 5 dekad misi Apollo berjaya mendarat di bulan dan siri-siri berikutnya. Namun sehingga kini, misi Artemis masih belum dilancarkan. Sepatutnya misi Artemis berlepas ke bulan Isnin lalu, namun beberapa isu teknikal menggagalkan misi itu, antaranya disebabkan kebocoran bahan bakar dan kemudiannya akibat suhu tinggi secara tiba-tiba pada satu daripada 4 enjin RS-25-nya. Pelancaran yang sepatutnya dilakukan 29 Ogos lalu itu gagal untuk kali kedua semalam. 3 September sekaligus mengundang reaksi pelbagai pihak yang pastinya teruja untuk menyaksikan lembaran sejarah baharu bagi misi angkasa ke bulan. Semalam pihak pentadbiran aeronautik dan angkasa kebangsaan NASA mengumumkan kemungkinan ia tidak akan meneruskan pelancaran pada Selasa ini meskipun ia hari yang disebut-sebut sesuai untuk melaksanakannya berdasarkan kedudukan bumi dan bulan. Manakala tarikh lain yang memungkinkan ia dilancarkan adalah antara 19 September hingga 4 Oktober depan. Tarikh antara 17 Oktober hingga 31 Oktober juga dilihat sesuai jika penangguhannya masih berterusan pada September. Kita perlu tahu misi Artemis sebenarnya bertujuan melaksanakan siri kajian di kawasan-kawasan di bahagian kutub selatan bulan yang sebahagiannya tidak pernah terkena cahaya matahari. Menurut pengasas portal Falak Online Syahrin Ahmad, sebelum ini kawasan berkenaan dilapor pernah berlaku penemuan mak ais yang memungkinkannya untuk mampu berfungsi sebagai sumber tenaga buat manusia. Seterusnya menjurus ke barangkalian survival manusia di bulan untuk tempoh yang lebih panjang. Syahrin yang juga pengkaji ilmu-ilmu astronomi berkata, untuk jangka masa panjang, misi ke bulan ini hakikatnya akan meneroka lebih banyak potensi kebolehidupan manusia sebelum melanjutkan lagi kajian tentang sejauh mana manusia boleh tiba dan hidup di planet Marikh. Jadi jika kita berjaya ataupun menemui bilangan ataupun jumlah ais yang banyak di sana, mungkin ais-ais ini berpotensi untuk membantu manusia membina bahan mentah untuk dikatakan sebagai sumber tenaga yang akan digunakan oleh angkasawan yang berada di permukaan bulan itu nanti. Jadi kenapa mereka memerlukan sumber tenaga di bulan? Sebenarnya itu merupakan satu langkah penting untuk mencari jalan bagaimanakah manusia boleh hidup kekal di atas permukaan bulan. Maknanya bukan sekadar pergi dan balik, tapi pergi buat kerja mungkin bertahun-tahun dan kembali ke bumi. Dan selepas itu, langkah yang seterusnya, langkah besar seterusnya adalah untuk mencari jalan ataupun membina teknologi yang baru bagaimanakah untuk menghantar manusia ke planet Marikh pula. Syahrin juga menyifatkan misi penghantaran Artemis ke bulan sebagai misi penting dalam sejarah manusia. Jelasnya lebih banyak negara mula berlumba-lumba mengusahakan misi-misi luar biasa ke sana di samping rancangan penyelidikan bagi membangunkan sebuah pangkalan untuk pelbagai lagi kajian di bulan untuk jangka masa lebih lama. Ada rancangan oleh pihak NASA untuk membina sebuah stesen angkasa yang mengelilingi bulan yang dipanggil sebagai program Gateway. Jadi itu merupakan satu lagi langkah yang akan digunakan pada tahun-tahun yang akan datang untuk melihat bagaimanakah kita boleh membina sebuah kapal angkasa ataupun stesen angkasa di bulan dan mengorbit bulan itu sendiri. Jadi pengalaman untuk kita duduk di bulan ini merupakan satu pengalaman yang amat berguna juga untuk manusia melihat keberkesanan untuk perjalanan yang lebih jauh, iaitu untuk menghantar manusia ke planet Marikh. Jelasnya lagi, misi Artemis kali ini meskipun tidak membawa mana-mana angkasawan, namun sebarang masalah yang timbul harus ditangani sebaik mungkin bagi memastikan misi selanjutnya untuk membawa manusia ke bulan tercapai dan sempurna. Jadi apabila berjayanya Artemis 1 ini nanti, jadi barulah mereka akan melancarkan sistem ataupun misi Artemis 2 dan juga 3, yang mana ketika itu mereka akan membawa kru ataupun manusia ataupun angkasawan di dalam roket tersebut ke bulan, iaitu pada tahun lebih kurang 2024
ataupun 2025 nanti. Walau apapun, kita harapkan misi Artemis pada masa-masa akan datang akan berjaya membuahkan hasil dan menyaksikan pendaratan manusia di bulan sekali lagi. Menerokai alat ciptaan alam, menerokai ciptaan Allah yang luas ini pastinya mampu memberi keinsafan kepada setiap hamba ciptaannya. Baiklah, Globe Al-Hijrah berehat seketika, kembali sebentar lagi. Masih bersama Globe Al-Hijrah. Kita jengah seketika perkembangan banjir buruk di Pakistan. Dengan kematian menghampiri 1,300 orang, negara itu dilihat amat terdesak dan kini merayu bantuan global. Menurut Menteri Perancangan Persekutuannya Ahsan Iqbal, negaranya merayu bantuan kemanusiaan untuk 33 juta rakyatnya yang terkesan akibat hujan monsun penyebab banjir luar biasa. Dalam sehari, hampir 60 kematian baharu dilaporkan di beberapa lokasi banjir. Ketika angka korban diramal meningkat, situasi semakin buruk apabila bilangan penduduk yang hilang tempat tinggal mula bertambah. Pakistan meramalkan kerugian kira-kira 10 bilion dolar Amerika berikutan bencana alam ini. Hari demi hari, bantuan kemanusiaan mula disalurkan pelbagai pihak termasuk dari luar negara melalui jalan darat dan udara. Antara negara yang telah menghulurkan bantuan Perancis, Emirat Arab Bersatu dan Uzbekistan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres yang dijadualkan melawat lokasi banjir buruk di Pakistan menggesa dunia supaya mengambil cakna dengan krisis perubahan iklim dunia dan mahu pemimpin dunia bertindak dan bukan sekadar petah berkata-kata. Pakistan juga dijangka berdepan penyebaran wabak penyakit bawaan air dalam kalangan mangsa yang tinggal di kem-kem sementara berikutan situasi kebersihan yang tidak sempurna. Dengan itu, sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Ikuti Globe Al-Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan global dan isu semasa dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.